apa yang kamu kena ingat, saya dah recap dalam beberapa kelas, which is indices kita dah, alright. Okay, so indices tak ada masalah, indices tak perlukan apa-apa. Berapa banyak jawapan yang kamu dapat, okay, ada 3 method untuk jawab soalan indices. So kalau kamu tengok dekat nota sini, by comparing base and index, if base kena sama, index kena sama. Kalau tak boleh samakan base, kita kena log both side. And then kalau kamu jumpa 3 terms ataupun lebih daripada 2 terms, biasanya kita akan buat substitution untuk dapatkan quadratic equation. Okay, so index equation tak ada masalah. Okay, berapa banyak jawapan yang kamu dapat, itulah jawapan dia. Okay, you have to take everything as the final answer. Okay, cuma set, yang paling penting mesti kena rearrange supaya mudahkan kita untuk square both side. Dan jangan lupa, dalam set equation, bila kamu buat set equation, mesti kena recheck. Okay, by recheck, kalau kamu tengok video betul-betul, recheck perlulah tulis di sini macam ni. Okay, left hand side is equals to right hand side ataupun alamak saya tak buat habis kat sini. Alright. Mesti kena tulis left hand side, substitutekan the value yang kamu ada dekat sini equals to apa, and then right hand side kalau ada lagi tulis equals to apa, and then left hand side is equals to right hand side. Mesti kena tunjuk sebab di sini ada markah. Okay, di recheck ada markah, wajib kena tunjuk. Okay, so ingat bila buat set equation mesti kena recheck. And the last one is logarithmic equation. Okay, log equation. Sama juga ada 3 cara untuk buat log equation. Log kena recheck ataupun tidak? Yes, kena recheck. Kena recheck, tetapi kita just check guna mata kita je. Okay, kita tengok jawapan kita. Let's say if we get negative, x equals to -1. Kita masukkan dekat dalam salah satu kita punya equation. Contoh di sini. Ada contoh tak? Okay, contoh di sini. Kita dapat x equals to -1, x is equals to 8. Okay, so tengok -1 dekat sini. Kalau kamu letak log to -1, you know that log tak boleh negatif. Okay, dalam log tu tak boleh negatif. So, kita reject lah dia. Okay, mesti kena tulis jawapan yang penuh. Because, rejected because log -1 is undefined. Kena tulis yang ni. Kena state the reason why kamu reject dia. Okay, and then your final answer, x is equals to 8. Okay, tak semestinya jawapan dia negatif, kamu terus reject. Okay, jangan terus negatif, kamu reject terus. Please check balik dengan soalan. Okay, tak perlu check left hand side equals to right hand side. Kita just tengok je balik dalam salah satu expression dalam soalan kamu. Okay. Alright, so soalan example 16B, kalau kamu tengok dalam video tu dia tak tersusun macam dalam nota ni. Tapi semua soalan dalam video ada dalam nota kecuali soalan example 16B. So saya dah explain dalam few class. So kita explain teruslah dekat sini untuk yang kelas yang belum lagi. Okay, so example 16B, kita ada log x2 minus log 4x plus 7/6. So ini ialah method changing the base of log. Okay, so obviously kamu tak boleh log both side. Okay, tak boleh, obviously tak boleh log both side lah. Okay, kita tengok method untuk jawab soalan log. Rewrite in exponent form. Okay, rewrite in exponent form ni biasanya sebelah kiri single term, sebelah kanan single term. Sama juga use properties of log ni pun biasanya kita akan jadikan single term sebelah kiri, single term sebelah kanan. Okay, tetapi bila kita nak jadikan dia quadratic equation, kalau kamu tak boleh buat 2 method yang sebelumnya lah. Okay, so obviously saya pernah cakap kalau kita berdepan dengan soalan log, kita mesti tengok dia punya base, tengok dia punya power, and the last one is operation dia ataupun properties dia. Okay, so for this question, let's check the base. Obviously base dia tak sama. Okay, ini ialah x, ini ialah 4. And kita ada 7/6 lagi dekat situ. Okay, so kita nak jadikan base 4 ataupun base x, tak kisah mana-mana pun boleh. Biasanya kita akan choose base dia ada value. Okay, base x tak ada masalah, cuma nanti bila kamu nak tukarkan dalam bentuk indices, dia banyak lagi kerja lah. Okay, tak ada masalah pun, boleh. Tapi banyak kerja. So kita choose log base 4 dekat sini. Okay, base 4. So dekat sini kita tukar jadi log 4 2 divided by log 4x.
minus log 4x plus 7 over 6 equals to 0. Okay, so kamu tahu yang kamu akan letkan log 4x is equals to u. So let's just simplify the equation. Log 42, kalau tekan kalkulator boleh terus dapat jawapan, tak ada masalah. Yang tak ada kalkulator yang boleh dapat jawapan, log 42 is equals to, macam mana nak buat log 42? 2 dekat sini macam mana nak jadikan dia 4? Log 44, obviously kita jadikan, boleh jadi 1. Okay, log 44 is 1. Macam mana nak jadikan 4 dekat sini menjadi 2? So obviously kita powerkan dia by 1 over 2. Kita tahu square root 4 ialah 2 kan? So by using properties kat sini kita dapat 1/2. Okay? Okay. So kat sini akan jadi 1/2. Ataupun kita boleh terus let u equals to log 4x. And then kita ada 1 over 2 over u minus u plus 7 over 6 equals to 0. Okay, so remember quadratic equation ataupun any equation mesti kena dalam bentuk yang paling simplified. Okay, so kat sini kita ada 1 over 2u minus u plus 7 over 6 equals to 0. So simplifikan, darab semua dengan 2u, kamu patut dapat 1 minus 2u square plus 7 over 3u equals to 0. Darab semua dengan u 2u. Okay, kita tak nak ada fraction, kita tak nak ada fraction lagi. Okay, so darab semua dengan 3. So we have 3 minus 6u square plus 7u equals to 0. So now kamu ada quadratic equation yang dah disimplifikan. Minus 3 equals to 0. Which is kat sini, factorize akan dapat berapa? 3u plus 1. 2u minus 3, 3u plus 1. So u equals to 3 over 2, u equals to negative 1 over 3. Okay, dan jangan lupa tukar balik jawapan. Kita bukan nak cari u, kita nak cari x. So we have log 4x equals to 3 over 2, log 4x equals to negative 1 over 3. Okay, and then simplifikan jawapan kita dekat sini ialah x equals to 4 to the power of 3 over 2, kat sini ialah x to the power of, x equals to 4 to the power of negative 1 over 3. Belum simplify lagi jawapan kamu 4 to the power of 3 over 2 ialah 8. So di sini x equals to 8. Dekat sini boleh terus jadi 1. Ataupun kat sini 1 over 4 power 1 over 3, which is sama juga dengan 1 over cube root 4. Okay, so ingat kamu tengah buat log, kita tak perlu recheck kiri dan kanan, just tengok je jawapan kamu. Sini positif, kita letak 8 dekat sini, obviously dapat jawapan. Ini kalau kita letak dekat sini, obviously akan dapat jawapan. Okay, so itu sedikit recap untuk kamu punya log equation. Okay, boleh ambil jawapan yang ada dekat sini untuk test yourself 1 chapter 2. Apa yang jawapan dekat sini tadi? Dah lupa dah. Saya rasa x cube over 10 kot. Okay, ambil jawapan yang di sini and please try all the questions. Soalan tutorial saja tak cukup untuk kamu, mesti kena ada soalan ekstra. Okay. Okay ke semua? Hujan-hujan ni. Jangan tengok video atas, jangan tengok lecture saya atas katil daripada atas katil. Okay ke semua? Okay, Miss. Okay, alright. Okay. Okay. Alright, so kita sambung untuk 2.2. So itu untuk 2.1. And indices macam biasa, set mesti kena recheck, log mesti kena recheck. Kita pakai mata je. Alright, next is we are going to see inequalities. Okay,
Apa tu inequalities? Kamu akan jumpa linear inequalities, quadratic inequalities, rational inequalities. So biasanya apa yang kita buat dekat sini equations, bezanya dia ialah inequalities. Okay? So tengok beza dekat sini. Okay, so learning outcomes yang kita tahu, yang kita akan belajar, relate the properties of inequalities. And then we are going to find the linear inequalities, quadratic inequalities, rational inequalities. Okay, bezakan dekat sini. Linear inequalities, obviously linear x to the power of 1. Okay, ini yang paling senang nak buat lah, tak ada masalah. Ini kalau keluar memang akan dapat full marks lah. Quadratic inequalities, quadratic equation bezanya dekat sini bukan equal, bezanya dia ada inequalities lah, greater, less, greater, equal, less equal. And then kamu akan jumpa rational inequalities. Rational tu ialah fraction, okay? Some expression over some expression, some expression over some expression inequalities, okay? And then kita akan belajar compound inequalities. So apa beza compound inequalities dengan semua benda ni? Sama je. Okay, bezanya dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay. Alright, kat situ kamu dah nampak dah use table of sign or graphical method. So apa tu table of sign or graphical method? Nanti kita akan tengok. Sebelum tu kita tengok learning outcomes kita yang pertama, which is properties of inequalities. Okay. Kamu boleh baca kat sini, ini tak ada masalah, boleh baca sendiri dan boleh faham sendiri. Yang saya nak tekankan untuk properties inequalities kamu, baca dekat sini. Inequality sign changes when it is multiply or divide by negative number. So kita kena hati-hati bila kita berhadapan dengan negative number. Okay, sebab apa? Sebab sign akan berubah. Let's say if you have negative 2x less than 4. Okay, kita nak bahagi dengan 4. Okay, kita nak bahagi dua-dua dengan negative 2. So what will happen here is, let's say, kita bahagi dengan negative 2, bahagi dengan negative 2. So apa yang akan terjadi dekat sini ialah sign dia akan berubah. So dekat sini akan jadi x greater than negative 2. Okay, ingat sign berubah bila kamu bahagi ataupun darab by negative number. Okay, tambah tolak tak ada masalah macam biasa. Or let's say if you have negative 5x greater and equals to 10. So kalau kita bahagi dengan negative 5 ke sebelah, kat sini akan jadi x less and equals to 10 divided by negative 5, which is kita ada negative 2. Okay, so itu properties yang paling penting lah untuk kamu tahu. Alright, so untuk inequalities, dia akan minta dalam dua final answer. Final answer kamu, soalan boleh minta sama ada dalam bentuk interval form ataupun set interval ataupun dalam set form, which is saya dah explain ni dari dalam chapter 1 lagi. Okay, so interval form tu macam mana? Contoh kita ada 2, 3. Okay, ataupun kamu ada negative infinity 5. Okay, so itu interval form. Okay, set form pula macam mana? Set form mesti kena ada curly bracket. Let's say ini interval form, set form dia akan jadi x is between 2 and 3. Kat sini akan equal, kat sini tak ada equal. Okay, and then close bracket. Ataupun kalau kat sini negative infinity 5, kita ada x is less and equals to 5. Okay, so kamu kena baca soalan betul-betul, make sure soalan tu, make sure kamu bagi jawapan apa yang soalan tu minta. Kalau dia tak minta apa-apa, kalau dia tak minta dalam interval form ataupun set form, depends dekat kamu, mana yang kamu rasa kamu boleh bagilah. Okay, mana yang kamu rasa senang lah. Biasanya kita bagi dalam interval form sahaja. Tapi bila soalan specifically minta dalam set form, mesti kena jawapan akhir kamu macam ni. Okay, kalau tak bagi jawapan akhir dalam set form, tak ada final marks lah. Okay, so let's see. First one. So itu kita punya learning objective yang pertama.
So properties of inequalities. So the second learning objective kita ialah find the linear inequalities. So ini straightforward. Apa tu linear inequalities? Kamu boleh tengok contoh dekat sini. Okay, bezanya ialah x to the power of 1 lah, itu sahaja. Okay, so let's see example 17. Solve the following inequalities and write your answers in the form of solution set and interval form. Okay, solution set dengan set form ialah benda yang sama lah. Okay, solution set and interval form. So dia nak dua-dua. So kita cari jawapan kita dulu. 2x minus 4 is greater than 8. So kita pindahkan ke sebelah. 8 tambah 4, we have 12. Here we have x greater than 6. Okay, so that will be our final answer. Tapi soalan minta solution set and interval form. So dalam bentuk interval, we have 6 to infinity. Dalam bentuk solution set, we have x greater than 6. Okay, simple je. Okay, kita cuba soalan yang seterusnya. 4x minus 5 plus dan equals to x plus 9. Ya, Eliana? Terangkat tangan ke nak tanya soalan? Okay, tak nak tanya. Nak tanya tak nak tanya? Tak nak. Okay, tak nak sudah. Alright, so kat sini kita ada 4x minus 2x. So we have 2x here. 9 plus 5, kita ada 14. So x is less than equals to 7. Okay, so dalam bentuk interval form, kita ada negative infinity, 7 close. Dalam solution set, kita ada x is less than equals to 7. Okay, so simple je. Alright, kita cuba soalan C. 2 minus 3x less than x plus 9. So, negative 3x minus 1, kita ada negative 4x. Less than 9 minus 2, kita ada 7. So sekarang, kamu nak divide dengan negative 4. So what will happen here is change sign. Okay, so kat sini akan jadi negative 7 over 4. Ya, mesti kena change sign when you divide by negative number. So interval form kita akan jadi open negative 7 over 4 infinity. Set form kita akan jadi x greater than negative 7 over 4. Okay, right, simple je soalan example 17. So next, let's see example 18. Given the solution interval for the following inequality, give the solution interval. Okay, solution interval for the following inequalities. So ini ialah contoh compound inequalities, which is kamu ada sebelah kiri, sebelah kanan. Okay, konsep dia yang sama. Kita akan buat untuk both side lah. Okay, ataupun kita akan buat serentak dekat sini. So contoh, kita nak buang 2. Okay, we have to make sure x single dekat tengah-tengah lah. So nak buang 2, tolak 2 sebelah kiri, tolak 2 sebelah kanan. So you will get negative 7 minus 2 less than 3x. Sini pun kena tolak 2. Okay, so kat sini akan jadi negative 9. 3x, kat sini akan jadi 6. So next is you want to eliminate 3. So divide by 3, we should have negative 9 over 3. Here is 6 over 3. And our final answer is negative 3, 2. Okay, so boleh tak tinggal jawapan macam ni? Dia minta dalam interval. So mesti kena bagi dalam interval lah. Negative 3, 2. Open. Dua-dua open sebab dua-dua tak ada equal. Alright. Okay, last. Negative x plus 4 over 2 is between negative 2 and 9. So first thing first is kita kena buang yang ini dulu. Okay, eliminatekan 2. So both side darab dengan 2. So you should get negative 4, negative x plus 4, 18. And then we want to eliminate 4. Dua-dua belah minus by 4. So you should get minus 8, negative x, 14.
Dan seterusnya kita nak eliminatekan negatif dekat sini. So kita bahagi dengan negative 1, but remember bila kita bahagi ataupun darab by negative number, sign dia akan berubah. So what will happen here is sini akan jadi positive 8, sign berubah, sini akan jadi negative 14. Tetapi dalam mathematics kita tak tulis inequalities kita macam ni Okay. Kita tak ada bentuk inequalities macam ni. Nombor yang kecil mesti berada di sebelah kiri. Sebab tu kita akan betulkan dia balik. Okay. So X 8. Right. Kita tak bagi final answer kamu macam ni. Okay, jangan buat macam tu. Mathematicsnya tak mengajarnya begitu. Okay. So dalam bentuk interval dua-dua equal. So kamu akan dapat negative 14, 8. Right. So this one final answer is negative 8, negative 2, boleh cuba buat sendiri. So itu linear inequality, simple je. Simple je, yang penting kalau bahagi ataupun darab by negative number mesti kena tukar sign. Boleh semua orang? Okay, masih ada bersama saya? Boleh, Miss. Okay, Miss. Okay, good. Masih. Boleh, Miss. Masih. Okay. Alright, seterusnya ialah kita akan tengok quadratic inequalities. So learning objective kita yang ketiga, quadratic inequalities. So apa yang kamu tahu pasal quadratic equation, basically benda yang sama, bezanya dia ialah inequalities. So untuk quadratic inequalities kita ada dua cara. Okay, sebenarnya dua cara lah. Graphical method, analytical method. Okay, dalam analytical method ada real number line, table of sign. Biasanya dalam buku kamu akan nampak real number line lah. Alright, tapi saya tak nak ajar kamu real number line. Okay, yang ni kita tak nak ajar. So kita potong dia. Right. So ingat kita tengah buat quadratic inequalities. So quadratic inequalities kita boleh selesaikan mengguna graphical method. Ataupun yang kedua ialah yang biasa digunakan ialah table of sign. Okay, so saya akan ajar dua-dua, jangan risau, graphical method memang senang. Table of sign, kita akan tumpukan lebih kepada table of sign sebab bila kita pergi kepada rational inequalities hanya boleh guna table of sign. Okay, kita tak guna graphical method untuk rational inequalities. Alright, so sebelum kita tengok graphical method, kita tengok dulu macam mana nak buat table of sign. Alright, so this is the question. X square minus 2x minus 15 greater and equals to 0. Satu lagi saya nak ingatkan, quadratic equation, quadratic inequalities mesti kena simplifykan dulu sebelum kamu factorizekan. Apa saya maksudkan dengan simplify? Contoh kamu ada 2x square minus 8x plus 4 equals to 0. Okay, jangan terus tekan calculator dan factorizekan macam ni. Okay. Mesti kena simplifykan dulu, which is mestilah bahagikan semua dengan 2. Selagi boleh simplify, kita simplifykan. Okay, bahagikan dengan 2 dulu. X square minus 4x plus 2 equals to 0, baru factorizekan dia. Okay, tak kisahlah quadratic inequalities ke, quadratic equation ke, mesti simplifykan dulu sebelum factorizekan. Okay, so sekarang kita tengok. Untuk table of sign ada 4 step. Okay, ada 4 steps dekat table of sign, which is kita letak FCTA. So apa tu FCTA? Yang pertama F ialah factorize. Okay, obviously ada quadratic equation, ada quadratic inequalities mesti kena factorize. So kita factorizekan dulu. X square minus 2x minus 15. Okay. Factorizekan akan dapat X kat sini, okey ke tu? 5 minus plus greater and equals to 0. Okay, alright, kita ada X square, saya tulis balik soalan kat sini. X square minus 2x minus 15 greater and equals to 0. Okay, bila kita buat factorize mesti kena tulis greater and equals to 0. Okay, ini kena ada, wajib kena ada. Kalau tak ada, itu bukan quadratic inequalities. Okay, dan juga jangan tulis equal.
Okay, kita bukan buat equation, kita buat inequalities. Alright, seterusnya, step yang seterusnya ialah C. C ialah critical values. Okay, critical values. So apa tu critical values? Basically kita ambilkan nilai kamu punya roots tu. Okay, kita tengok roots kita. So dekat sini basically kita ada x minus 5 equals to 0. X plus 3 equals to 0. So apa roots kamu dekat sini? X equals to 5, X equals to negative 3. Okay, critical values ni tak ada, tak penting pun sebenarnya. Tapi penting nanti bila kita nak buat rational inequalities. Dan juga penting untuk kamu tahu ada equal ataupun tak equal. Okay, kenapa penting untuk kita tahu dia equal ataupun tak equal? Sebab kita akan tentukan equal dengan tak equal tu sebagai kita punya open ataupun close kita. Okay, kalau tak faham apa yang saya tengah cakap, sekarang kita akan tengok table of sign kita. Okay, so step yang ketiga ialah table of sign. So kita ada table dekat sini, so mesti kena lukis table lah. Setiap kali jumpa quadratic inequalities, kamu nak guna table of sign, mesti kena lukis table. Alright, so first thing first. First column dekat sini. So first column, apa yang nak isi? The first one ialah interval. Second one ialah test value kita. Third one ialah the first factor kita. Okay. Ini ialah factor kita. Kalau kamu ada 3, 4, 5 factor, banyak lagi lah row kamu. So basically kat sini kita ada 2, x minus 5 dan juga x plus 3. Dan tempat yang terakhir ini ialah hasil darab 2 faktor kita. Okay, which is apa yang kita nak cari lah. Alright, itu kita punya kolom pertama kita. So, critical values yang kamu ada dekat sini, 5 dengan negative 3. Critical values yang kita ada, kita letak dekat dalam table kita. Okay, bayangkan ini sebagai number line kamu. Okay, bayangkan sebagai number line kamu. Obviously nombor yang kecil di sebelah kiri. So dekat sini ialah negative 3, dekat sini ialah 5. Okay, bayangkan table kamu sebagai number line. Yang kecil dekat sebelah kiri, yang besar dekat sebelah kanan. Okay, ini sampai negative infinity, ini sampai infinity. So kita akan labelkan ini sebagai negative 3, ini ialah 5. Nampak saya buat dan circle dekat situ sebab kita tahu dia equal. Okay, macam mana kita tahu dia equal? Dekat inequalities kita ni ada equal. Alright. Dan kita boleh confirmkan bila kita tulis kita punya critical values. Alright. Now, the first row, kita buat interval kita. So, macam saya cakap, bayangkan sebagai number line. Ini ialah negative 3. So, negative 3 ke sebelah sini, ini akan jadi negative infinity, negative 3, close. Okay? Close sebab dia equal. Right. Sambung. Ini ialah negative 3, ini ialah 5. Antara ini ialah between negative 3 and 5 lah. Which is dua-dua close, so kita buat close bracket. Dan yang hujung sekali obviously 5 to infinity. Okay. Bayangkan dia sebagai number line sahaja. Kamu akan tak ada masalah lah untuk buat interval dekat sini. Kena tulis ke? Yes, kena tulis. Okay, wajib kena tulis. Test value. So test value basically ialah apa nilai antara interval yang kita dah tulis ni lah. Okay, janganlah tulis negatif 100 juta pula dekat sini. Okay, jangan susah-susah. Jangan susahkan kerja kita. Dekat sini pula kamu pilih negatif 2.99876. Jangan. Okay, kita pilih nombor yang simple. So, kita nampak dekat sini negatif 3 is included. So, dekat sini kita choose negatif 4 saja. Okay, nak choose negatif 100 tak ada masalah. Tapi jangan pilih nombor besar-besar. Okay, menyusahkan kita je. Between negative 3 and 5, yang paling senang ialah 0 obviously. Okay, greater than 5, yang paling senang ialah 6. Okay, pilih nombor yang senang untuk kamu kira sebab kita akan kira. Alright, so sekarang x minus 5. So basically apa yang kita akan buat ialah kita akan masukkan test value kita dekat dalam factor yang kita ada kat sini. Okay, so negative 4 minus 5, kita akan dapat negatif. So inilah sebabnya kenapa dia dipanggil table of sign. Sebab kat sini kita akan lukiskan ataupun tuliskan kita punya sign. Okay, so negative 4, kat sini kita akan letak negative 4 minus 5, which is kamu dapat negative 9, which is negative answer. So ini ialah negative. Okay,
Sini ialah 0. Substitute 0 dekat sini, 0 minus 5 kita dapat negative 5. So kamu dapat negative answer, kat sini akan jadi negative. 6 minus 5 kita dapat 1. Positive 1. So kat sini ialah positive. Alright. So seterusnya kita pergi kepada faktor yang seterusnya. Negative 4. Negative 4 plus 3 equals to negative 1. So kat sini ialah negative. 0 pula. 0 plus 3 kita dapat 3. Which is kat sini positive. Dan last kali 6 plus 3 equals to 9. Kita akan dapat positive. Okay, jangan masukkan value dia, masukkan sign dia sahaja. Setakat ni jelas? Jelas, Miss. Jelas? Jelas. Jelas ni. Alright. So, seterusnya, kalau kamu tengok dekat sini, ini ialah hasil darab antara dua faktor. Maksudnya, ini darab dengan inilah konsep dia. Okay, jadi negatif darab negatif akan dapat, obviously, positif dekat sini. Okay, negatif darab dengan positif, kita akan dapat negatif. Positif darab dengan positif, kita akan dapat positif. Okay, so itu table of sign kamu. Dan ingat, table of sign kamu yang di bawah sekali, sign dia mesti alternate. Okay, yang di bawah sekali ni, sign dia must be alternate. Alternating. Tahu tak alternate tu apa? Alternate tu apa, tahu tak? Oi. Alternate tu? Miss, boleh tanya? Ya saya. Macam mana tu misal yang dapat negatif infinity tolak 3, negatif 3 tolak 5, Ini? infinity. Ya. Kita bayangkan ini sebagai number line kita. Okay, number line kamu negatif 3, 5. Okay, saya lukislah kat sini. Negatif 3, 5. Okay, yang ini number line kita negatif 3, 5. Yang di sini ialah negatif infinity to negatif 3 kan? Kita punya number line kita belajar dekat chapter 1. Ini ialah daripada negatif infinity sampai ke negatif 3. So negatif infinity, negatif 3 lah. Okay. Antara ini pula ialah negatif 3 dengan 5. Sebab tu dia jadi negatif 3, 5 dekat tengah-tengah ni. Dan yang hujung sini pula ialah 5 to infinity. Okay, basically number line kita je. Number line. Okay. Boleh nampak ke? Boleh Miss, boleh Miss. Kalau tak faham tak apa, jadi kita cuba example yang seterusnya. Okay, apa tadi? Okay, last row kita kat sini, sign dia mesti alternate Okay, apa maksud sign must be alternate tu ialah mesti kena positif, negatif, positif, negatif. Okay, tak semestinya 3, kadang-kadang boleh jadi 4 dekat sini. So yang terakhir tu mesti negatif lah. Okay, ataupun negatif, positif, negatif, positif. Okay, kalau kamu jumpa positif, positif, negatif, maksudnya ada yang salah. Okay, kat mana nak tengok dulu? Yang salah tu nak tengok dekat mana dulu? Tengok dekat test value kamu. Right, biasanya test value tersalah masuk nilai. Okay, tersalah masuk nilai dengan kita punya number line kita ni. Ataupun kesalahan yang kedua ialah tersalah letak nilai, terbalik. Okay, so kamu boleh tahu kamu salah Kalau kamu dapat positif, positif, negatif ataupun negatif, negatif, positif, obviously dah salah dah dekat situ. Okay, so please check balik. Sign yang terakhir tu mesti kena alternate. Okay, so sekarang table of sign kita dah siap. Step yang keempat ialah answer, which is saya ada tulis dekat situ, choose sign based on the inequalities. Balik semula kepada kita punya factorize, which is step kita yang pertama. Apa yang kita tulis kat sini? Kita tulis greater and equal. Okay, sebab soalan tulis greater and equal. And factorize kita ialah soalan yang dah paling simplified. So bila dia greater and equal, apa yang kita akan buat ialah kita akan choose positive. Okay, so kita akan choose positive. So kalau dia less than ataupun less than equal, kita akan choose negative. Alright. So, saya tulis balik dekat sini, kalau if greater and equal or greater, choose positive. If less and equal or less, choose negative. Okay, so dekat sini kita choose
positif sebab dekat factorize kita ni greater and equal. So, apa yang kita nak tulis final answer kita? Daripada sini kita choose positif, kita tengok kita punya interval yang kita dah tulis tu. Ambil sahaja interval yang kita dah tulis tu, which is kat situ ialah negative infinity, negative 3 close. Positif, ambil je interval yang kita dah tulis, which is kat situ ialah 5 to infinity. Okay, tapi jawapan akhir tak adalah macam tu, mestilah kena satukan dia. Macam mana nak satukan dia? Dia ialah union. Okay, sentiasa union, jawapan dia tak ada intersect tak ada dalam bentuk macam ni. Okay, sebab obviously ini tak akan intersect dengan ni. Okay, so jawapan dia ialah union. Okay, negative infinity, negative 3 close, union 5 to infinity. Okay, and that will be our final answer. Okay, boleh ke? Boleh. Alright. So kalau boleh kita cuba pula soalan seterusnya. Okay, ambil masa untuk kamu fahamkan balik. Saya padam sekejap. Okay, so kita tengok soalan example 19. Solve 2x minus 1, x plus 3 less than 4x. So macam apa yang saya cakap, quadratic equation, quadratic inequalities mesti simplifykan dulu. So kita buat macam biasa. Kita selesaikan dulu, kita expand satu-satu. So 2x times x, we have 2x square. 2x square. 2x times 3 kita ada 6x. Negative 1 times x kita ada minus x. Negative 1 times 3 we have negative 3 less than 4x. Okay. And then simplifykan 2x square. 6 minus 1 minus 4 kita ada plus x. And then minus 3 less than 0. Okay. So ini dah dalam bentuk yang paling simplified. Right. Kepada step yang pertama, which is factorize. Okay, factorization. So factorize kan, tekan calculator kamu. Make sure semua orang ada calculator bersama diri masing-masing. 2x, x, 1, 3 plus minus. Okay, betul ke? 2x plus 3, x minus 1. Betul, Miss. Okay. Betul, Miss. Alright. So itu step pertama. Simple je. Kamu buat macam tu, kamu dah dapat 2 markah sebenarnya. Markah yang pertama ialah kamu simplify. Markah yang kedua kamu buat factorization. Ingat, ini mesti kena less. Ini mesti dalam bentuk inequalities. Kalau tak tulis, tak dapat markah. Kalau tulis equals to 0, salah juga. Okay, ikut je soalan dia. Ikut je soalan. Alright, pergi kepada step yang kedua, which is critical values kita. So kita nak cari critical value kita. Kita ambil faktor kita yang pertama. 2x plus 3 equals to 0. Kita ambil faktor kita yang kedua, x minus 1 equals to 0. Tapi sekarang saya nak kamu lebih hati-hati sebab dalam soalan yang sebelum ni, ada equal dekat sini. Okay, dekat inequalities kamu ada equal. So dekat critical value kita buatlah ada equal. Okay, sekarang kita tengok pula soalan yang kita tengah buat. Dekat inequalities kita tak ada equal. Alright. So, untuk selamatkan kita, tak terlupa untuk kita buat interval open nanti, dekat critical value sini, kamu terus buat not equal, not equal. Alright. So, in critical values kita akan jadi x is not equals to negative 3 over 2. X is not equals to 1. Okay. Bila kamu tengok not equal, kamu tahu nanti bila nak letak sebagai interval, sign dia ialah open. Okay, round bracket. Boleh faham? Jelas ke? Okay ke? Jelas. Jelas. Okay. Alright. So next ialah table. Saya harap muncul. Yes, sebab ada. Okay, table kita. Lukislah table kamu sementara saya tertulislah pula kat sementara kadang. Inilah.
Sekejap macam tak lawa pula. Sementara tu lukis table kamu. Okay. Alright, so kita ada table kita. So macam apa yang kita buat sebelum ini, tuliskan ini, interval, test value, faktor yang pertama 2x plus 3, faktor yang kedua x minus 1 dan hasil darab dua faktor kita. Okay, so yang tak faham tadi boleh tengok balik lagi sekali. Bayangkan line ini ialah number line kita. Ada nombor, ada nombor. Tengok balik kita punya critical values. Ada negatif 3/2, 1. So nombor apa yang sepatutnya berada dekat sini? Berapa? Negatif 3/2. Negatif 3/2. So nombor yang dekat sini negatif 3/2. Dekat sini nombornya ialah 1. Nampak saya buat open circle dekat situ supaya saya terus ingat yang saya punya interval nanti mesti kena open. Sebab apa? Sebab saya dah letak not equal kat sini. Sebab apa saya letak not equal? Sebab dalam inequality kita tak ada equal. Alright? Apa yang kita buat sebelum tu mengingatkan kita for the next steps. Okay? So sekarang bila kita tulis kita punya interval straightforward, kita tahu ini ialah daripada negatif infinity berhenti ke negatif 3/2 dan di sini mesti kena open. Okay, apa yang ingatkan saya dekat open, saya buat empty circle dekat sini. Kenapa saya buat empty circle? Sebab saya tulis not equal dekat sini. Kenapa saya tulis not equal? Sebab dekat soalan tak ada equal. Okay, so kita boleh teruskan dengan tenang dan matang. So sini berhenti dekat 1, open jugalah. So ini 1 to infinity. Okay, so infinity tak ada masalah, memang open. Boleh jelas kat sini? Jelas. Alright. Miss, boleh Sekarang, ulang balik ke Miss? Ya Amir, kenapa Amir? Boleh ulang balik ke Miss? Tadi line saya hilang Miss. Okay, lagi sekali saya ulang. Last saya ulang. Number line kita ada negatif 3/2. Okay, sorry. Number line kita, ini ialah nombor kita. Tak Miss, yang itu, yang C tu, yang critical. Critical values Yang ini, dari situ. Ya, kenapa dia bukan yang kenapa dia not equal? bukan sama dengan? Okay, kita ambil faktor kita 2x plus 3 equals to 0. Okay, tapi tengok balik dekat inequalities kita. Tengok balik dekat soalan sebenarnya. Dekat soalan ada less sahaja, bukan less and equal. Okay, maksudnya dia tak ada equal dekat situ. So, kita teruslah buat dia not equal. Okay, so bila kita dah buat not equal kat sini, kita tahu dekat sini terus jadi empty circle. Empty circle maksudnya tak equal kan? So dekat sini akan jadi open lah, open bracket. Okay, beza dengan soalan yang tadi. Soalan tadi ada equal, greater and equal dekat sini. Okay, ada equal. So saya buat equal dekat sini. So saya buat circle dekat sini, so kamu tahu kamu punya bracket, close bracket dekat sini. Okay, boleh ke? Boleh ke Amir? Boleh Miss. Faham sudah. Boleh. Okay. Alright, tak apa slow-slow. Alright, so sekarang kita masukkan test value kita. Alright, test value, make sure pilih nombor yang whole number lah. Okay, pilih whole number kecuali memang tak boleh nak pilih whole number. Right, negatif 3/2. Negatif 3/2 ialah negatif berapa? 3/2 ialah 1.5. 1.5. Okay, 1.5. Jangan pilih negatif 1.7, 1.8. Jangan susahkan kerja kita untuk substitute kan. Okay, terus pilih negatif 2 dekat sini. Okay, terus pilih negatif 2. Okay, nombor yang kurang daripada negatif 3/2.
So sini antara negative 3 over 2 and 1, so pilih nombor yang simple. Paling simple ialah 0 lah. Itu yang paling simple sekali. Okay, nombor yang lagi besar daripada 1 dekat sini ialah 2 lah. Right, pilih nombor yang paling senang. Jangan tulis negatif 100, negatif 1000. Kamu susahkan kerja kamu je nanti. Okay, so step yang seterusnya ialah substitutekan je lah. Ambil nombor yang kita letak dekat test value kita, substitute dekat factorize kita. Contohnya, 2 darab negatif 2 tambah 3. Okay, negatif 4 tambah 3, which is kamu dapat negatif kan? Negatif 1. So, kita tak nak letak nilai, kita nak letak sign. Sebab tu dipanggil table of sign. So, kat sini ialah negatif. Okay, boleh tolong complete kan kamu punya table of sign? Sekejap lagi saya tanya. Saya bagi kamu 30 saat. Okay, di sini positif ke negatif? Positif. Positif. Sebelah? Negatif. Sini negatif ke positif? Negatif. Negatif. Sini? Negatif. Negatif. Dan yang terakhir sekali? Positif. Positif. Okay. Alright. Nanti dalam kelas saya akan ajar cara yang mudah tanpa kita substitute kan. Okay, sekarang saya tak nak ajar, saya nak cara yang mudah faham dan tak menyusahkan kamu. Okay, kita just substitute kan. Right, so hasil darab antara dua faktor. Hasil darab antara dua faktor which is hasil darab antara dua sign, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, positif, positif. Okay. Dan yang terakhir ialah kita perlulah pilih sign kita. Kita akan pilih positif ke negatif? Pilih negatif ataupun positif? Apa tu? Apa tu? Kita nak pilih positif ke nak pilih negatif? Positif. Positif. Kenapa positif pula? Apa saya cakap tadi? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Kurang. Kurang. Okey, nak tengok dekat mana? Bila dah sampai dekat sini. Bila dah sampai kat sini, balik semula kepada factorize kamu. Jangan tengok soalan asal lah. Jangan tengok soalan asal. Sebab soalan asal belum disimplifykan lagi. Tengok balik dekat factorize kamu. So tengok dekat sini sign dia ialah less than. So less than kita akan pilih negatif. Okay, so kita pilih negatif dekat sini. So apa jawapan untuk negatif? Basically tengok balik kita punya interval kita yang ada dekat situ. Okay, sebab tu kita tulis interval supaya mudahkan kita. So jawapan akhir kita simply akan jadi negatif 3 over 2, 1. Dah siap. Okay? Boleh? Okay ke? Boleh. Alright. So sekarang saya bagi kamu 3 minit cuba soalan B. Cuba tolong cuba supaya ada idea apa yang kita tengah buat sekarang ni.
Okay, dah siap? Negative 5. Belum? Okay. Belum. Okay, cuba buat dulu. Okay. Alright. So first thing first, simplify the question. Okay, simplify the original question. So kita ada inequalities. Okay, sebelum tu make sure bila kamu tengok soalan tu kamu tahu kamu berada di mana. Tengok soalan, kita tahu berada di chapter 2. Okay, apa benda chapter 2? Topik, kita tengok benda ni kita tahu kita tengah buat inequalities. Okay, so kita simplifikan which is kita akan dapat x square plus x minus 20 greater than equals to 0. Okay, quadratic inequalities. So quadratic inequalities wajib kena apa? Wajib kena ada table of sign. So kamu ingatlah dalam jalan kerja kamu mesti kena ada table of sign. Okay, kalau tak ada table of sign, salah, kosong, tak dapat markah. Okay, right. So ini dah simplify. So terus pergi kepada factor. Okay, so factorizekan quadratic kita. Ini letak je greater than equals to 0. Tiru je balik soalan tu. So dekat sini kita akan dapat x 20. 20 ialah 5 dengan 4. Betul ke? Plus 5 minus 4. Okay. Alright, so kita dapat quadratic kita, factorize kita x plus 5, x minus 4. Okay, so next step ialah critical values kita. Tulis sahaja x plus 5 equals to 0, x equals to negative 5. X minus 4 equals to 0, x equals to 4. Tengok balik soalan kita ada equal. Okay, so biarkan dia ada equal supaya kita ingat dalam table kita nanti kita kena close bracket. Okay. Alright, seterusnya ialah table of sign. Okay, lukis table cantik-cantik. Cantik kan table saya? Right. So, siapa yang tak faham tadi, Amir dengar balik betul-betul. Alright, so kat sini ialah interval. Di sini ialah test value. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua. Hasil darab dua faktor. Okay. Alright. Bayangkan ini sebagai number line, nombor yang kecil, nombor yang besar. 4 dengan negatif 5 mana yang lagi kecil? Obviously negatif 5 lah. Close. Close. Kenapa? Sebab equal. Saya tulis equal. Kenapa saya tulis equal kat sini? Sebab soalan kata equal. Okay? Alright. Macam mana nak tulis interval? Lagi sekali. Bayangkan ini ialah number line kamu. Obviously kalau negatif 5 ke kiri, negatif infinity lah. Negatif infinity, negatif 5. Saya nampak dan circle kat situ. So kat sini close bracket. Okay. So antara negatif 5 dengan 4. Bahasa Melayunya pun antara negatif 5 dengan 4. So kat sini is between negative 5 and 4. Dan yang last kali number line 4 ke sebelah kanan sampai habis. Which is 4 to infinity. Tuliskan bracket kita supaya tolong kita tulis jawapan akhir kita. Tak payah fikir dah untuk tulis jawapan akhir. Okay, test value. Sini ialah negative 6, kat sini ialah 0, kat sini ialah 5. Lagi sekali saya ingatkan di tengah-tengah ni bukan sentiasa 0 Okay, kalau kita tengok dua-dua soalan saya tulis 0. Okay, tetapi saya bukan saja tulis 0 sebab memang antara interval kita between negative 5 dengan 4 ada 0. Okay, janganlah bila interval kamu dekat tengah 2, 5, kamu tulis 0 juga. Okay, dia tak semestinya 0. Kita tengok kepada interval kita. Okay, set of numbers kita kat situ. Alright, so kamu isikan kamu punya
sign dekat sini akan dapat negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif. Okay, so hasil darab antara dua sign dekat sini akan positif, negatif, positif. Jadinya nak pilih positif ataupun negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Sebab question dia bilang positif. Yes. Modern. Alright. Bukan tengok soalan jangan tengok soalan asal. Okay, bahaya kamu tengok soalan asal sebab kadang-kadang soalan asal dia tipu kamu. Okay, dia letak x square sebelah sini. Okay, so kamu dah tertipu dekat situ. So jangan tengok soalan asal, kita tengok yang dah paling simplifykan. Which is yang paling simplifykan dekat sini ialah factorize kamu lah, factor kamu. Right, so greater and equals. So greater and equals, so sebab tu kita choose positive. Okay, so positive, positive. So jawapan akhir kita ambil sahaja apa yang kita dah tulis. So kita ada negative infinity, negative 5 close, union with 4 to infinity. And that will be our final answer. Okay? Boleh? Jelas? Okay, Jelas, miss. okay. Jelas. Alright. So, yang terakhir sebelum kita habiskan kelas kita, saya nak tunjuk sedikit macam mana nak menggunakan table, graphical method. Okay, saya tunjuk sekali je lah. Ambil soalan ni lah. Contoh. Ya. Ya, saya. Siapa panggil saya? Kenapa? Kenapa ke? Okay, tak ada. Alright. Okay. So, itu ialah table of sign. Okay, kenapa saya ajar table of sign? Sebab dekat rational inequalities, kamu wajib kena guna table of sign. Okay. Graphical method hanya untuk quadratic inequalities. Only, kenapa pen saya ni? Okay. Only for quadratic inequalities. Soalan jaranglah sebut use graphical method, use table of sign. Soalan jarang sebut macam tu. Okay, biasanya dia bagi terpulang kat kamu nak guna apa. Okay, saya ajar sebab ini sebenarnya cara yang mudah. Okay, tapi tolong ingat lagi sekali, graphical method hanya untuk quadratic inequalities. Okay, contoh. Yang sebelum-sebelum tu saya tak payah explain lah. Basically benda yang sama lah. Dia simplifykan quadratic inequalities. Which is dekat sini kita dapat 2x plus 3, x minus 1. Less than 0. Okay, so instead, okay, ini step yang sama lah, factor. Step yang kedua, critical values pun sama juga. Kita ada 2x plus 3 not equals to 0, x is not equals to negative 3 over 2, x minus 1 not equals to 0, x is not equals to 1. Sama. Dua step yang pertama ialah sama. Okay, which is step yang ketiga lah berbeza. Instead of kita buat table of sign, kita akan buat graphical method. Okay, kita akan buat graph quadratic. Okay, so graph quadratic tu macam mana? Obviously kita cuba lukis graph senyum dekat sini. Okay, bayangkan ini sebagai number line kamu, nombor yang kecil dekat sebelah kiri, nombor yang besar dekat sebelah kanan. So kat sini kita ada negatif 3/2, dekat kanan kita ada 1. Okay, alright. So macam table of sign, kita nak pilih positif ataupun negatif dekat sini, kita tengok balik dekat factorize. Sama juga. So sekarang kita akan tengok dekat sini. Ini ialah sign less. So kalau dia less, apa yang kita akan tengok ialah di dalam ini. Okay, itu ialah tandanya. So kalau dia greater, kita akan tengok di luar. Okay, so macam mana nak tulis jawapan yang di dalam ni? So basically jawapannya hanyalah negatif open, negatif 3/2, 1. Okay, antara negatif 3/2, 1. So ini will be your final answer. Okay, between negative 3/2 and 1. Okay, contoh saya bagi kalau soalan ni kata greater. Okay, kalau soalan tu kata greater, so kita akan lorikkan yang di luar lah. So jawapan akhir kamu akan jadi negative infinity, negative 3/2, union 1 to infinity. Okay, so itu kalau greater.
So, tengok balik sama tak jawapan akhir kita ini dengan ini? Betul, tak ada masalah. Okay. Sorry dekat sini saya lupa nak explain. Kalau dia minta dalam set form mesti kena tulislah. Kita dah belajar sebelum ni. Between negative 3/2. Sorry, x 1. Okay, depends kepada soalan tanya apa. So basically macam itulah cara kita buat graphical method. Okay, so kita cuba satu lagi soalan. Kita cuba yang greater pula. Okay, so basically step yang pertama dengan step yang kedua ialah sama, factorize. Okay, so kita factorkan dia, kita dapat 4, 5x tambah x tolak. Okay, greater n equals to 0. So, step yang seterusnya pun sama juga, critical value x tambah 5 equals to 0, x equals to negative 5, x minus 4 equals to 0, x equals to 4. Okay ke? Okay. Alright, so step pertama sama dengan yang sebelum lah. Yang pertama dengan kedua sama dengan table of sign. So step yang ketiga which is graphical method. Dekat sini kita lukis graf kita senyum. Kenapa dia sentiasa senyum? Sebab kita akan sentiasa jadikan x square kita positif. Okay, kita tak jadikan dia negatif Jangan kamu letak negatif x square plus 2x minus 1 greater than 0. Okay, saya tak cakap salah tapi sebab berbeza nanti akan jadi berbeza. Okay, so sentiasa jadikan x square kamu 1 positif. So sekarang nombor yang kecil di kiri, nombor yang besar di kanan. So sini ialah negative 5, sini ialah 4. Okay. Refer balik kepada yang factorize. So dekat sini ialah greater and equal. So apa yang saya akan buat dekat sini ialah saya akan lorekkan di luarnya. So kalau di luar basically macam mana nak buat jawapan akhir. Kita ada negative infinity, negative 5. Saya tulis equal kat sini. So kat sini akan close. Union, kat sini pun saya tulis equal. Kat sini akan close. 4 to infinity. Right, so that will be your final answer. Sama tak dengan apa yang kita buat dekat table of sign? Sama. Okay? So mana yang senang, graphical ke table of sign? Tak ada orang tak? Graphical ke table of sign yang senang? Dua-dua habis. Dua senang. Okay, jangan tipu. Graphical lagi senang. Okay, graphical method lagi senang. Okay, sebab kamu tak payah lukis table, kamu tak perlu. And sebenarnya kurang kesalahan lah kalau guna graphical method. Tapi lagi sekali saya ingatkan, graphical method hanya untuk quadratic inequalities. Obviously, graph dia bentuk macam ni, bentuk senyum. Okay, graphnya bentuk senyum. Tak boleh guna untuk rasional. Okay, so kalau kamu nak practice lagi, ini tak ada masalah. Sekali tengok je dah boleh faham dah. Okay, graphical method sekali tengok dah boleh faham. So kalau kamu nak practice dalam teori kamu boleh practice dalam table of sign. Okay? Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada soalan? Dah tidur dah ke? Tiada miss. Ay, tak ada dah. Tiada miss. Okay, alright. So kalau tak ada soalan itu sahaja Tiada miss. untuk hari ni. Kita jumpa esok, lecture esok hari